saya telah pun mendapat keputusan swab test saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana keputusannya adalah negatif. Namun begitu, di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, saya masih perlu meneruskan kuarantin kendiri selama 14 hari dan akan mengadakan sidang media secara FB Live untuk seterusnya. Hari ini juga telah diadakan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin secara sidang video. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memutuskan bahawa mesyuarat ini akan diadakan setiap hari. Ini menunjukkan bahawa kerajaan sangat prihatin terhadap situasi semasa COVID-19 di dalam negara. Mesyuarat juga bersetuju untuk memperketatkan lagi kawalan sempadan negara, khususnya di pantai timur Sabah, dengan menambah jumlah anggota keselamatan dan aset-aset bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti. Dan selain daripada itu, pemantauan SOP juga akan digiatkan, manakala jumlah sekatan jalan raya juga akan diperbanyakkan. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam merupakan hari ke-119 pelaksanaan PKPP. Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,094 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,165 anggota. Task Force ini telah membuat 52,317 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,622 pasaraya, 4,651 restoran, 1,450 penjaja dan 1,704 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,791 tempat ibadat dan 1,590 tempat riadah. PDRM telah menahan 357 individu atas kesalahan engkar arahan PKPP, dan daripada jumlah itu seramai 320 individu telah dikenakan kompaun. Seramai 35 individu pula direman dan 2 dijamin. Di atas kesalahan engkar arahan PKP, antara kesalahan engkar PKP termasuklah tidak memakai pelitup muka seramai 6 orang, seramai 167, gagal menyediakan peralatan ataupun merekodkan butiran diri seramai 123, gagal mengamalkan penjarakan fizikal atau penjarakan sosial sebanyak 34, gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah seramai 23, keluar rumah di kawasan PKPB tanpa kebenaran seramai 5 orang, dan melanggar perintah kuarantin seramai 5 orang. Task Force akan terus dipertingkatkan pemeriksaan, mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Bagi mempermudahkan urusan dan kerja pihak PDRM di lapangan, maka Jabatan Peguam Negara telah pun membenarkan pihak PDRM untuk mengeluarkan kompaun serta-merta di lapangan kepada individu yang melanggar SOP, dan kompaun serta-merta ini boleh dikeluarkan oleh anggota PDRM berpangkat inspektor ke atas. Jadi jika sebelum ini individu yang melanggar SOP ditahan dan dibawa ke balai polis
untuk dikeluarkan kompaun. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kompaun akan dikeluarkan di lapangan, di tempat kejadian berlaku. Jika berlaku di Sekatan Jalan Raya, maka di situlah kompaun boleh dikeluarkan serta-merta. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM, JIM, JKDM, AKSM, semuanya pasukan beruniform masih terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari dibolosi oleh pendatang tanpa izin bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain daripada mengekang penularan wabak COVID-19. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 38 parti, 2 tekong dan 4 penyelundup serta merampas 8 kenderaan berat. Sebanyak 130 sekatan jalan raya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan PDRM 108, ATM 12 SJR dan AKSM 10 SJR. Orang ramai boleh membantu pihak berkuasa untuk menangani isu parti ini dengan menghubungi hotline National Task Force di talian 011 6251 1223. Jadi jika ada informasi untuk disalurkan, salurkanlah kepada nombor yang tertera tadi bagi membantu pihak berkuasa untuk membenteras kemasukan parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 10,264 Ops sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 22 operasi meliputi 1 zon merah, 9 zon kuning dan 9 zon hijau di 11 buah negeri, iaitu Sabah 4 operasi, Kedah 4 operasi, Terengganu 3 operasi, Johor 3 operasi, Pulau Pinang 2 operasi, Selangor 1 operasi, Negeri Sembilan, Sarawak, Pahang, Perlis, Wilayah Persekutuan 1 operasi. Ops sanitasi ini melibatkan 102 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 104 anggota pihak berkuasa tempatan serta agensi-agensi lain, dan dituruti juga 18 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 6 Oktober 2020, seramai 42,526 individu warga Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 9,522 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 66 hotel dan 33 premis lain, termasuk institut latihan awam serta institusi pengajian swasta di seluruh negara. 106 individu pula telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 32,898 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan di 658 premis perniagaan, termasuk peruncit iaitu 451, pemborong 178 dan penghilang 29. Secara keseluruhan, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi.
Pegawai penguatkuasa Kabinet HEP juga telah melakukan 1383 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 1372 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. 11 premis pula diberi nasihat kerana tidak patuh SOP. Dalam tempoh ini, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, termasuk penjarakan sosial dan kebersihan diri, terutamanya sewaktu aktiviti jual beli barangan keperluan harian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan barang keperluan makanan adalah mencukupi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak bimbang dengan bekalan makanan keperluan kerana ianya dijamin mencukupi. Beberapa keputusan telah dibuat dalam mesyuarat khas hari ini. Utamanya untuk PKPD Kota Star. Kerajaan sebelum ini telah pun menamakan PKPD secara pentadbiran di Kota Star, namun telah melanjutkan tempoh PKPD bersasar di rumah pangsa Tongkang Yat, iaitu di seberang Perak, bermula 25 September 2020. Sebanyak 249 sampel kedua telah diambil dan bilangan kes positif COVID-19 kekal 12 kes seperti yang direkodkan pada 28 September 2020 yang lalu. Oleh kerana tiada penambahan kes baru positif COVID-19 direkodkan untuk tempoh 7 hari, iaitu sejak 28 September 2020, kerajaan hari ini bersetuju bahawa PKPD bersasar di rumah pangsa Tongkang Yat seberang Perak di Kedah, ya. Ditamatkan berkuat kuasa 12:01 tengah malam ini, iaitu 8 Oktober 2020. Kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan seluruh frontliners yang lain, ya, kerana di atas kejayaan ini, iaitu melandaikan terus dan menjadikan COVID positif tidak ada lagi di kawasan tersebut sejak 7 hari yang lalu. Ini merupakan satu berita baik dan kejayaan KKM dan juga frontliners yang lain. Sidang khas hari ini juga turut mendengar pembentangan Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan situasi di beberapa kawasan yang diklasifikasikan sebagai zon merah, iaitu di Sabah dan Selangor, kerana mempunyai lebih 40 kes positif COVID-19. Kawasan tersebut ialah di Sabah ialah Sandakan, Papar dan Tuaran, serta satu di Selangor iaitu di Kelang. Melihat kepada peningkatan kes COVID-19 di kawasan-kawasan tersebut, maka mesyuarat khas hari ini, mesyuarat khas MKN hari ini, sidang khas MKN hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat di 4 kawasan tersebut bermula pada 9 Oktober 2020. Saya ulangi, di Sabah, Sandakan, Papar dan Tuaran, satu di Selangor iaitu di Kelang. Pelaksanaan PKPB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Pergerakan keluar masuk ke kawasan tersebut dan dari kawasan tersebut adalah tidak dibenarkan. Hanya perkhidmatan perlu, termasuk kilang-kilang dan rantaian yang berkaitan dengan perkhidmatan perlu,
adalah dibenarkan. Pihak MITI akan menyenaraikan jenis perkhidmatan perlu atau perkhidmatan lain yang terlibat di dalam kawasan tersebut. Antara SOP, saya tak akan sebut semua SOP, cuma yang pentingnya untuk keluar membeli barang keperluan misalnya hanya 2 orang saja dari satu rumah yang dibenarkan. Yang lain terpaksa tinggal terus berada di rumah masing-masing. Semua perniagaan bukan perkhidmatan perlu adalah ditutup, manakala restoran, kedai makan, kedai runcit dan kedai serbaguna dibenarkan beroperasi antara 6 hingga 6 petang, manakala pembelian makanan seperti dulu hanya menggunakan kaedah pandu lalu, penghantaran dan juga take away saja, bungkus saja, tapau saja. Waktu operasi stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 6 petang sahaja. Operasi pasar harian 6 pagi hingga 12 petang, 2 petang. Manakala operasi pasar malam, pasar tamu, pasar borong dan pasar tani adalah tidak dibenarkan. Mengenai hospital dan klinik kerajaan dan swasta dibenarkan secara 24 jam, manakala farmasi dan kedai ubat-ubatan beroperasi dibenarkan mulai 6 pagi hingga 6 petang. Manakala barang kenderaan-kenderaan yang membawa barangan keperluan ataupun essential produk dibenarkan keluar masuk dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada PDRN. Perkhidmatan e-hailing dibenarkan membawa maksimum 2 penumpang dan hanya boleh beroperasi dari jam 6 pagi hingga 8 malam sahaja, manakala perkhidmatan bas ekspres dan bas henti-henti tidak dibenarkan. Dan penduduk seperti saya katakan tadi tidak dibenarkan keluar daripada kawasan dan tidak boleh bekerja sepanjang tempoh PKPD. Jadi saya harap pihak majikan tidak mengambil tindakan terhadap pekerja yang tidak datang kerja, kerana ini adalah arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, bukan pilihan pekerja-pekerja tersebut. Masjid, surau, rumah ibadat bukan Islam, institusi pengajian tinggi, awam dan swasta, institut latihan kemahiran, sekolah, tadika, taska, pusat tahfiz, pusat jagaan kanak-kanak adalah ditutup. Semua aktiviti sukan, rekreasi sosial, aktiviti sukan, rekreasi sosial dan budaya juga tidak dibenarkan. Jadi semua aktiviti sosial, agama, budaya tidak dibenarkan kecuali aktiviti ekonomi tertentu yang dibenarkan. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, rela serta pihak berkuasa tempatan dan pegawai diberikan kuasa untuk mengawal seluruh kawasan terlibat. Semua penduduk diminta memberikan kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas dari Kementerian Kesihatan Malaysia serta agensi-agensi lain serta mematuhi semua arahan daripada pihak berkuasa. Seterusnya, kita mesyuarat membincangkan mengenai kes di dalam penjara. Kalau kita lihat, kes di dalam penjara ini menyumbang kepada jumlah yang besar kepada setiap kali pengumuman jumlah COVID positif apabila diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh, semalam DG Kesihatan mengumumkan 691 kes. Daripada 691 kes, 394 kes di Kedah adalah daripada kes dalam penjara.
7 lagi adalah daripada Pusat Tahanan Perlindungan Taiping. Maknanya 401 daripada 691 kes itu adalah daripada kes di dalam penjara yang telah pun terkurung dan telah pun terkepung dan tidak ada hubungan dengan masyarakat di luar. Selain daripada 401 kes itu, 290 kes, mana daripada jumlah tadi, selain daripada penjara 401 kes, 219 kes adalah kes daripada zon merah Sabah, iaitu sebanyak 219 kes, yang mana kawasan ini telah pun dikawal, kawasan ini telah pun ditutup dan saringan bersasar dilaksanakan. Jadi kes yang melibatkan komuniti luar adalah sebanyak 71 saja. Jadi oleh kerana begitu banyak kes yang melibatkan penjara, maka mesyuarat hari ini telah pun bersetuju untuk meminta supaya Jabatan Penjara membentangkan SOP baru mereka. SOP lama tidak lagi boleh diguna pakai. Sebagai contoh, untuk membawa tahanan, sebagai contoh, bawa tahanan ke mahkamah untuk dituduh, mereka perlu membawa secara fizikal tahanan tersebut. Mereka mesti memakaikan mereka gari dan membawa sendiri mereka dengan kedudukan yang berdekatan. Ini SOP lama. Begitu juga di dalam penjara, kedudukan yang agak rapat, dan begitu juga apabila tahanan itu dipindahkan ke penjara lain. Semuanya menggunakan SOP yang lama. Jadi pihak kerajaan hari ini berbincang dan bersetuju supaya satu SOP yang baru, yang tidak lagi menggunakan SOP lama yang kita anggap boleh, yang merupakan salah satu punca menyebabkan berlakunya pertambahan COVID positif di dalam penjara. Maka perkara ini boleh dielakkan jika SOP baru diperkenakan. Jadi kita berharap kes-kes yang melibatkan kes positif di dalam penjara dapat dikurangkan. Dengan ini kita akan mendapat gambaran yang sebenar kes di luar penjara ataupun yang melibatkan komuniti ini. Kerana seperti saya sebutkan, kes penjara lah yang melibatkan kes naik tinggi mendadak yang menyebabkan berlaku panik di kalangan masyarakat apabila melihat jumlah yang besar setiap kali diumumkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengakhirannya, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan sentiasa mengambil maklum akan luahan dan rasa bimbang rakyat terhadap peningkatan jumlah kes COVID positif mutakhir ini. Walaupun lebih daripada 90% kes positif disumbangkan awalnya oleh kemasukan parti di Sabah dan di kawasan PKPD seperti di penjara Lahad Datu serta Alustar, yang mana kawasan ini sememangnya telah di lockdown bagi menyekat penularan wabak ini, tapi saya percaya rakyat masih lagi risau. Kita faham akan kebimbangan ini. Sebab itu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, sedang berusaha sedaya upaya untuk merangka pelbagai strategi dalam usaha menyekat penularan wabak ini pada kadar segera. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah melontarkan pelbagai cadangan dan pandangan kepada kerajaan. Ini menunjukkan rakyat sangat prihatin dengan situasi negara ketika ini. Di pihak kerajaan, percayalah, kita akan berusaha sedaya upaya dalam usaha membendung wabak ini. Kita pernah berjaya melandaikan lengkung wabak ini pada satu ketika dulu, sehingga kita diiktiraf sebagai 5 negara terbaik di dunia di dalam usaha memerangi COVID-19 ini. Jika kita pernah berjaya, kita juga pasti akan berjaya. Yang pentingnya adalah kita semua
rakyat, pemimpin bekerjasama. Semua sekali bekerjasama untuk sama-sama kita menghadapi peperangan menentang wabak ini. Dan saya yakin jika kita terus bersama-sama menentang wabak ini, insya-Allah kita akan berjaya. Kita akan menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.